Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Aina binti Jazanuddin dan saya dari IH220-3L. Hari ini saya akan membentangkan subjek CTU 562. Okey, seterusnya dalam pertanyaan ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama assignment 1 yang bertajuk konsep Tuhan dari pandangan ahli falsafah Immanuel Kant, dan yang kedua pula ulasan artikel mengenai irfan nur dan teori pengetahuan Immanuel Kant dan implikasinya terhadap batas ilmu. Okey, pada assignment 1, konsep yang telah dikaji ialah konsep ketuhanan dari pandangan tokoh-tokoh idealism. Salah satu tokoh idealism ialah Immanuel Kant. Jadi, tajuk untuk assignment 1 saya ialah konsep Tuhan dari pandangan ahli falsafah tersebut. Idealism adalah satu cabang konsep falsafah yang telah lama wujud dan memberikan kesan yang besar bukan sahaja dalam bidang falsafah, malah terhadap dunia pendidikan selama beberapa abad yang lalu. Konsep falsafah ini pernah menjadi topik perdebatan yang sangat hangat antara ahli-ahli falsafah bagi memberi pandangan dan mempertahankan kepercayaan mereka terhadap hakikat sebenar dunia. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada isi pertama, iaitu definisi Tuhan secara semula jadi adalah nyata. Okey, dalam falsafah menurut Immanuel Kant, kewujudan Tuhan itu sendiri mestilah abadi dan nyata. Kant berpendapat bahawa yang mendasari semua bukti tradisional mengenai kewujudan Tuhan adalah konsep Enns-realism, iaitu bermaksud paling nyata. Terhadap perkara ini, Kant menyatakan bahawa dari semua sudut, milik Tuhan itu tidak dapat dijangka atau diramal oleh apapun ataupun siapapun. Oleh itu, manusia biasa tidak dapat meramal atau menjangka di mana sebenarnya posisi Tuhan itu. Oleh kerana itu, Kant menjelaskan bahawa Tuhan itu sebenarnya ada. Hal ini kerana setiap manusia mempunyai akal. Namun begitu, akal seseorang itu bebas untuk percaya bahawa Tuhan itu ada. Namun begitu, jika seseorang tidak mahu percaya Tuhan itu wujud, hati manusia itu akan memberikan perintah kepadanya untuk mempercayai kewujudan Tuhan tersebut. Sampai itu, terdapat 3 prinsip yang sangat ditegaskan oleh Kant, iaitu kemahuan bebas yang pertama, yang kedua kekekalan roh, dan ketiga kewujudan Tuhan. Okey, jika kebebasan itu tiada, kewajipan dan agama akan menjadi sia-sia dan tidak bermakna lagi bagi seseorang itu. Misalnya, apabila seseorang itu menunaikan kewajipannya, ia di situ bermaksud bahawa dia sedang menyebarkan kebahagiaan dan kebaikan yang terunggul dalam dirinya. Bahkan mustahil untuk menjalani kehidupan itu sendiri dan sempurna. Jadi sangat adil bahawa ada kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada isi kedua, iaitu Tuhan dipercayai wujud melalui postulat. Menurut Kant, Tuhan itu berkait rapat dengan definisi di mana Tuhan sebagai semua yang mencukupi ataupun dikenali sebagai postulat. Ia juga mestilah benar dan juga pasti dalam konsep ini. Oleh itu, dengan kata lain, tidak ada yang mungkin selain mustahil. Realiti akhlak hanya mungkin berlaku pada seseorang itu jika dia dianggap bahawa jiwa manusia itu tidak mati. Selain itu juga, satu persoalan timbul mengenai adakah Tuhan itu benar ataupun wujud ataupun tidak. Hal ini berterusan apabila Kant memberikan hujahnya, iaitu nilai tertinggi bagi seseorang itu akan datang dari penyatuan kebahagiaan dan juga akhlak. Oleh itu, janji dengan nilai tertinggi hanya boleh dipenuhi dalam kehidupan dan juga selepas kehidupan. Sekiranya seseorang itu menafikan jiwa tidak mati dan kematian, seseorang itu akan hilang kesedaran moral dan juga tidak rasional. Manusia yang hidup secara positif dan juga bermoral, orang itu berhak merasa bahagia dan juga gembira. Oleh itu, Tuhan hanya yang dapat menjamin kebahagiaan seseorang itu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada isi yang ketiga, iaitu Tuhan itu wujud melalui moral. Bagi Immanuel Kant, asal usul Tuhan itu wujud dan dapat diketahui oleh manusia itu sendiri. Hal ini kerana melalui moral, kewujudan Tuhan dapat dikesan. Moral itu sendiri terdiri daripada jiwa. Contohnya, jiwa yang abadi. Keabadian jiwa adalah jiwa yang mendapat kebahagiaan. Oleh demikian, kebahagiaan yang sempurna sebenarnya merupakan kebahagiaan yang paling tinggi atau yang teratas sekali. Okey, Tuhan itu bersifat mengetahui segala benda yang ada di dunia ini. Oleh itu, nilai moral baru akan dijumpai dalam nilai moral yang lain. Hal ini kerana penggalakan fikiran itu sendiri akan tidak dapat digenggam oleh indera, jadi tidak mungkin ada hakim yang memberikan penilaian moral mutlak.
Undang-undang moral menurut Kant hanya berjalan sesuai dengan hati nurani. Hati nurani ini diperlihat di mana hati menunjukkan bahawa hati nurani adalah keadaan kehidupan yang bermoral. Begitu baik secara moral dan secara langsung diri seseorang itu akan bersikap dengan telus. Nilai moral atau dikatakan sebagai nilai positif inilah yang diterangkan oleh Kant. Okey, misalnya, keinginan itu bukan datang dari pengalaman atau perkara lain dan tidak juga disuruh oleh siapa pun. Diri sendiri seseorang itu yang ingin melakukan perkara yang baik dan sejurus saja seseorang itu akan menjauhi sifat buruk yang berada di sekeliling mereka. Isi keempat pula yang mengenai Tuhan itu sebagai makhluk yang mencukupi ataupun organism. Okey. Sifat Tuhan dari sudut pandangan Immanuel Kant adalah Tuhan yang disifatkan sebagai Tuhan yang sempurna tanpa sebarang syarat. Tiada sebarang kekurangan yang wujud pada Tuhan tersebut. Hal ini disebabkan beliau berpendapat bahawa kewujudan Tuhan adalah untuk sempurna dan juga keabadian jiwa manusia. Kant bersetuju dengan dalil yang pertama tentang kebebasan. Sebagai contoh, kebebasan bukan datang dari keyakinan. Namun apabila suatu tindakan itu tidak bebas dan ia dipengaruhi oleh pengaruh luar. Pada isi kelima, Tuhan mempunyai kebijakan dan kekuatan. Antara ciri Tuhan menurut Immanuel Kant ialah Tuhan itu ialah bijak dan juga kuat. Kebebasan mutlak juga terletak pada Tuhan itu sendiri. Oleh itu, Tuhan itu bersifat bebas dan juga bebas masa dan juga ruang. Hal ini menyebabkan manusia berusaha untuk memahami apa yang berada di luar jangkaan. Okey. Hal yang dijalankan oleh Tuhan ialah berusaha dan sesuai dengan kemampuannya dan kekuatan Tuhan itu sendiri. Immanuel Kant membuktikan kehadiran Tuhan melalui arahan moral yang dilihat dari sudut undang-undang moral yang sangat kuat. Okey. Pada kata lain, Kant juga berbicara secara terang-terangan mengenai praktik yang tidak masuk akal di mana kita berkongsi kebahagiaan moral sebagai contoh. Jika seseorang itu menolak atau mempersoalkan Tuhan itu kebijaksanaannya dan kekuatannya, maka orang itu adalah bodoh. Isi yang keenam iaitu ritual Tuhan ialah dengan mempercayai Tuhan itu dalam hati, di mana di sini bermaksud ritual Tuhan itu dianggap tidak wujud. Immanuel Kant mencari prinsip yang terdapat dalam tingkah laku dan kecenderungan manusia. Immanuel Kant tidak beribadah di gereja dan menganggap doa tidak perlu. Hal ini disebabkan oleh kerana Kant mempercayai Tuhan itu sudah tahu keperluan dan isi hati manusia itu sendiri. Bukan setakat itu sahaja, bahkan doa boleh mendatangkan penghinaan pada diri sendiri. Immanuel Kant berpendapat teologi dan sebegitu dapat dilihat secara jelas dalam kehidupan sehariannya. Selain itu juga, kepercayaan itu juga terlihat dalam pandangan Immanuel Kant bahawa Tuhan itu dan kehendaknya adalah bebas dan keabadian jiwa tidak dapat dibuktikan secara teori. Isi yang seterusnya iaitu kesan kepercayaan kepada Tuhan ialah menganggap diri sebagai anak Tuhan. Okey, pada pandangan Immanuel Kant, tidak penting untuk kita dan tidak perlu untuk manusia itu untuk mengetahui apa yang Tuhan dapat lakukan atau yang telah lakukan kepada manusia. Namun sebaliknya, manusia itu sendiri harus tahu apa yang dia perlu lakukan untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Okey. Selain daripada itu, kesan mempercayai kepada Tuhan ialah Tuhan akan mengasihi dunia dan juga akan menerapkan sikap-sikap daripada manusia itu untuk berharap menjadi anak Tuhan. Kesan yang dapat pada penganut Tuhan menurut Immanuel Kant ialah Tuhan akan mengasihi manusia tersebut dan juga ini sangat penting di mana anak Tuhan ini ialah orang yang mendapat menjadi teladan bagi manusia dan turun dari langit ke arah manusia untuk menyelimuti umat manusia dengan segala sifat Tuhan yang sejati. Seterusnya ialah sumbangan Immanuel Kant ialah karya-karyanya terhadap orang lain. Immanuel Kant telah menyumbangkan dengan menerbitkan karya-karyanya yang berkaitan dengan konsep Tuhan. Salah satunya ialah bertajuk Kritik atas Nalar Murni pada tahun 1781. Selain itu juga, karya ini terkenal kerana ia mengandungi dan juga membincangkan mengenai akal manusia dan juga had manusia. Di dalam karyanya, ia mengandungi 4 keberatan yang berbeza terhadap argumen ontologi.
Dua yang pertama ini mengikuti apa yang dianggap sebagai anggapan standard oleh para pendekar yang lain, yang bermaksud ataupun yang hujahnya Tuhan itu ada dan harus diperlakukan sebagai penilaian analitik. Oleh itu, tidak hairan bahawa selepas Immanuel Kant, sintesis Kant ini sebenarnya juga melahirkan aliran baru iaitu positivism. Dalam konsep ketahanan nilai moral ini sangatlah penting. Akhir sekali ialah kesimpulannya sebagai manusia biasa, akal tidak dapat membuktikan kewujudan Tuhan, tapi ini tidak kurang penting juga tidak dapat membuktikan keberadaannya. Dan kedua ialah menurut ontologi dan cadangan Immanuel Kant, bukti kosmologi dan teologi sangat lemah dan tidak dapat membawa iman kepada Tuhan. Immanuel Kant juga membuktikan moral untuk membuktikan kewujudan Tuhan itu, dan juga moral dalam jiwa dan juga di dalam hati. Seterusnya saya akan membentangkan tentang ulasan artikel yang bertajuk Teori Pengetahuan Immanuel Kant, Implikasinya Terhadap Batas Ilmu oleh Dr. Irfan Noor. Okey, dalam konteks falsafah terdapat banyak konsep yang telah dibincangkan daripada awal abad lagi. Ulasan artikel ini bertujuan untuk memberikan pendapat dan juga pandangan terhadap artikel yang telah dikaji. Artikel yang dikaji ialah mengenai isi teori berkenaan ahli falsafah yang terbesar yang bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan ahli falsafah yang terbesar yang pernah muncul ketika abad ke-18. Immanuel Kant juga punya sintesis yang kritikan sendiri terhadap epistemologi dari sudut agama. Oleh itu, penulis telah memberikan ulasan mengenai teori Immanuel Kant ini. Ulasan artikel ini telah ditulis oleh seorang doktor yang bernama Irfan Noor. Beliau lahir pada 14 April tahun 1971. Dr. Irfan Noor berasal daripada negara Indonesia dan beliau merupakan mahasiswa dari Universiti Islam Negara Antasari Banjarmasin yang ditempatkan di Kalimantan, Indonesia. Dr. Irfan Noor juga menulis banyak artikel pada tahun 2011 sehingga sekarang artikel beliau menjadi rujukan internet. Antara artikelnya bertajuk Identitas Agama, Ruang Publik dan Post-Secularism dan Perspektif Diskursus Jurgen. Bagi pemikiran penulis ini ialah mengenai ilmu falsafah di mana perkembangan paradigma fizik iaitu Newtonian. Kerana perdebatan yang dilakukan oleh Immanuel Kant iaitu ahli falsafah dari Jerman pada awal abad 17 dan juga 18 dianggap penting kerana pada masa ini berlakunya perkembangan ilmu sosial humaniora. Menurut Wikipedia, humaniora bermaksud ilmu budaya yang mempelajari tentang manusia. Ilmu ini juga ialah proses atau langkah untuk menjadikan darjah manusia itu lebih tinggi supaya lebih bersikap manusiawi dan juga berbudaya tinggi. Penulis memberikan pendapat bahawa masalah epistemologi Immanuel Kant berpunca daripada teori pengetahuan beliau sendiri. Immanuel Kant ilmu falsafahnya terdiri daripada rationalism dan juga empirism. Selain itu, penulis menyatakan ketidakpercayaan kepada Kant tentang pandangan Kant mengenai kebolehjadian fikiran manusia. Seterusnya, saya akan pergi pada isi yang pertama iaitu ringkasan artikel mengenai epistemologi. Okey, ringkasan artikel ini menceritakan tentang epistemologi di mana ia merupakan salah satu cabang atau kategori dalam falsafah. Dalam konteks ini, pembaharuan moden yang dilakukan oleh Immanuel Kant telah memberikan impak atau kesan yang besar dalam pendebatan ilmu sosial humaniora. Konsep agama epistemologi juga sedikit sebanyak berkait rapat dengan Islam. Jika kita lihat daripada sudut epistemologi barat, teori epistemologi lebih menjurus kepada panca indera dan bergantung pada akal. Okey, misalnya rationalism, empirism, skepticism, relativism dan sebagainya. Namun begitu, dalam artikel ini dikaji lebih membahaskan dengan menumpukan kepada rationalism dan juga empirism. Dua fahaman inilah sangat berbeza antara satu sama lain dan ia membuktikan bahawa banyak fahaman yang berlainan. Pergi kepada isu mengenai rationalism. Rationalism tergolong dalam salah satu bidang pelajaran falsafah. Rationalism bermaksud gerakan yang rasional atau rationalist. Rationalism berpendapat bahawa adalah salah satu faktor ataupun asas dalam pengetahuan. Dan menurut rationalism, pengalaman tidak dapat diuji kebenarannya, sebab dan juga akibatnya. Okay, terdapat dua jenis rationalism, termasuknya ialah bidang rasional agama dan juga falsafah. Rasional dan sudut agama biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama dan kajian falsafah rationalism adalah sangat berbeza daripada empirism ataupun empirical.
Seterusnya, isu mengenai empirism. Empirism juga dibahaskan dalam artikel tersebut di mana ia bermaksud sumber pengetahuan itu adalah bermula daripada pengalaman seseorang. Cara pemikiran empirism ini dikembangkan oleh David Hume. Selain itu juga menurut pada David Hume, beliau mengatakan bahawa manusia boleh dan sepatutnya berusaha untuk mendapatkan pengalaman yang bersifat mutlak dan juga berterusan. Salah satu prinsip empirism yang disebut oleh David Hume ialah tidak ada satu perkara pun dalam fikiran yang bukan terkandung dalam indrawi. Pengalaman indrawi adalah salah satu sumber yang terpenting dalam konsep empirism ini. Seterusnya ialah isu mengenai tingkat pengetahuan manusia di mana ada tiga tingkat pengetahuan manusia. Yang pertama ialah pengetahuan bermula dari yang paling rendah iaitu tingkat indrawi ataupun sinus warihmu. Tingkat indrawi bermaksud pengetahuan akal ini dikatakan sebagai tahap yang paling asaslah pengetahuan yang mungkin berlaku pada hampir semua manusia. Yang kedua pula ialah akal ataupun Vernuf, kemampuan asas menurut Immanuel Kant yang mewujudkan pemahaman yang murni dan juga mutlak kerana nisbahnya merangkumi pengetahuan khas menjadi pengetahuan umum. Yang terakhir pula ialah pengetahuan metafizik ataupun teologi, di mana pengetahuan ini ialah pengetahuan atau pengalaman yang berkaitan dengan saintifik. Pada ulasan dan kritikan, pada pandangan saya tidak bersetuju dengan cara pemikiran rasionalisme kerana cara pemikirannya terlalu sempit. Hal ini kebergantungannya yang mutlak hanya terletak pada akal manusia tersebut. Namun jika dilihat pada konsep atau cara pemikiran empirism di mana ilmu terletak atau diperoleh oleh seorang itu daripada pengalaman atau kejadian yang berlaku di sekeliling manusia adalah menampakkan lebih logik. Sebagai contoh, kan keliru juga di antara rasionalisme dan empirism. Hal ini kerana satu cara pemikiran tidak akan menyelesaikan masalah dan Immanuel Kant menganggap kedua-duanya adalah salah. Disebabkan sintesis Immanuel Kant, cara pemikiran positivism telah muncul di mana di sini impak dari sudut falsafah iaitu positivism. Positivism bermaksud atau berasal dari perkataan positif. Positif di sini bermaksud fakta dan menurut positivism, pengetahuan tidak boleh dilebihi dengan fakta. Sementara itu istilah positivism ialah cara melihat atau memahami dunia berdasarkan sains. Terdapat 5 andaian positivism yang saling berkaitan iaitu realism, naif, penyelidik, dualism, generalisasi, sebab akibat linear dan juga bebas nilai. Seterusnya ialah perbezaan dalam epistemologi barat dan epistemologi Islam. Epistemologi barat lebih cenderung kepada gaya empirikal yang rasional mengikut mazhab falsafah Yunani kuno yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pembentukan ciri epistemologi ini. Pengetahuan terdapat Islam pula ialah pengiring yang dibawa oleh Allah SWT dan kepercayaannya iaitu Rasulullah SAW sebagai Nabi dan juga Rasul. Kerana tanpanya manusia tidak dapat menimba ilmu daripada Allah SWT. Dengan kata lain, epistemologi Islam berkait rapat dengan struktur metafizik asas Islam yang mempunyai dan dirumuskan selaras dengan wahyu, sunnah, akal dan juga pengalaman. Perkara yang dapat dirumuskan di sini ialah bahawa epistemologi dari sudut pandangan barat iaitu dari Immanuel Kant tidak meyakinkan kerana terdapat keraguan dan juga kekeliruan dalam artikel tersebut. Namun begitu, cara pemilikan dalam bidang kajian falsafah ini kita dapat ambil sebagai ilmu pengetahuan. Selain itu juga, sintesis Kant telah memberi kesan negatif di mana positivism menjadi satu prinsip atau pemikiran yang dominan dalam falsafah moden. Namun begitu, Immanuel Kant berjaya mendamaikan dua konflik tersebut. Dari sisi lain juga, Immanuel Kant terperangkap dalam pandangan sempit yang daripada sains moden. Pandangan dari sudut penambahbaikan artikel ini adalah dari segi penulis boleh mengupas dengan lebih lanjut mengenai epistemologi barat dan juga Islam. Dua konsep ini adalah sangat berlawanan antara satu sama lain dan kesan konsep ini juga dapat diterangkan lebih jelas dan juga lebih mudah. Cadangan yang seterusnya ialah artikel ini diserahkan untuk dicetak dalam bahasa yang lain juga, misalnya bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Hal ini dapat memudahkan pelajar atau orang lain untuk membacanya. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.